InsyaAllah kita akan mulakan kuliah online kita beberapa minit saja lagi. Mohon tuan-tuan dan puan sekalian, senang penonton semua, sebar-sebarkan dan mohon komen juga tentang kualiti suara, jelas ataupun tidak, insyaAllah. Mohon sabar-sabarkan. Mudah-mudahan ada perkongsian yang baik pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan kebaikan, sebar-sebarkan tentang info kuliah kita. Alhamdulillah, indra mahkota jelas, Alhamdulillah. Muhammad Arman, Alhamdulillah jelas, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillah. Melaka jelas. Terima kasih. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammimil khairi ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur pada Tuhan sekalian alam, ya Allah yang maha gagah perkasa, yang maha esa, kerana memanjangkan umur kita, ya mengurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitulah nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 Ramadan, ya kita dipanjangkan umur kita sehingga ke saat ini untuk kita menghirup udara-udara barakah Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang kita lalui mampu untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa ya kepadanya. Kerana takwa itu adalah suatu bekalan yang sangat penting, yang lebih penting daripada segala bekalan. Ya, kalau orang yang bermusafir, tuan-tuan sekalian, perkara yang paling penting ialah bekalan untuk permusafiran. Ya, kalau kita musafir daripada Pahang nak pergi ke Penang, daripada Pahang nak pergi ke Johor, ya kita perlu kenderaan yang elok, yang selesa. Ya, kemudian kita perlu kos untuk petrol, minyak, diesel sebagainya. Kita perlu makan minum, kita perlu persediaan di sudut diri. Ya, maksudnya bekalan itu sangat penting. Ya, bekalan sangat penting, apatah lagi kita yang hidup di dunia ini adalah sementara jua dan kita sedang membina bekalan, ya, kita sedang bekalan kita dalam bekas, ya untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekalan yang paling baik ialah takwa. Ya, bekalan yang paling baik ialah bukan perkara lain, ya bukan harta benda, bukan pangkat kuasa,
bukan kedudukan, tetapi ialah takwa. Kalau dengan kuasa, dengan kedudukan, dengan wang ringgit, dengan harta benda yang kita ada, dia mampu untuk menjadi bekalan takwa, lakana khairan lakum, yang itu adalah terbaik bagi kamu. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW, ya, Nabi sebut, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jal illa saffat malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa nazalat alaihimis sakinah, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sebut dalam satu hadis, tidaklah suatu kaum, ya, yang duduk mereka itu dalam majlis yang bawa mereka ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita duduk dalam satu majlis yang bawa kita ingat pada Allah. Walaupun pagi ni kita duduk pengajian, kita dengar daripada jarak jauh secara atas talian online, ya, ini je ruang waktu, kita kata kesempatan yang boleh ada pada kita. Maka kita ambil, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau waktu sebelum daripada ni kita posisikan diri kita dalam majlis ilmu, masya-Allah, ya, bukan biasa-biasa tuan-tuan sekalian. Boleh memposisikan diri dalam majlis ilmu ini, orang Pahang kata bukan kaling-kaling. Bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu ini. Duduk dalam majlis ilmu ini suatu rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita suka benda baik, kita duduk dalam majlis ilmu, kita suka benda baik, kita suka bila orang buat baik. Ya, tentunya di sana banyak hadis Nabi SAW yang Nabi memperkatakan tentang kelebihan ilmu itu. Ya, mau tak mau tuan-tuan sekalian, ya, kita kena keluarkan diri kita daripada belenggu kejahilan. Ya, tak boleh selamanya kita duduk dalam keadaan dalam kepompong kejahilan. An-nasu aduun bima jahilu. Manusia ni dia akan bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Bila kita jadi orang yang berilmu, maka itu tanda kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Tanda Allah Ta'ala kasih pada kita, Allah sayang pada kita. Tuan-tuan sekalian, antara kelebihan bila kita duduk dalam majlis ilmu ini, Nabi kata, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jal. Tidaklah suatu kaum yang duduk mereka itu dalam majlis yang membawa mereka ingat pada Allah. Majlis apa tuan-tuan? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis tilawatul Quran, ya, majlis-majlis tazkirah, majlis-majlis syarahan, khutbah Jumaat dan yang lain-lain. Apa majlis pun yang dia membawa kita ingat pada Allah. Ya, lisan kita akan zikir pada Allah, hati kita akan ingat pada Allah, kita akan bermuhasabah diri, kita akan jadi orang yang senantiasa, ya, ingat pada Allah, ingat pada peraturan Allah, ingat pada arahan Allah. Itu dia. Illa saffat malaikah, melainkan pada majlis tersebut, bersama dengan orang tersebut dalam majlis tersebut, bersaf-saf para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan sekalian, malaikat ini adalah malaikat rahmah. Ya, malaikat yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat yang duduk, dan malaikat ni sifatnya tuan-tuan perempuan semua, malaikat ni la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang senantiasa bertasbih, memuja Allah, ya, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan sekali-kali malaikat ni dia tak buat perkara yang ditegah dilarang. Malaikat yang, ya, yang sangat dekat dengan Allah, makhluk yang senantiasa mentasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayang, malaikat makhluk yang baik ni ada dalam majlis itu bersama dengan kita. Yang kedua, wa ghashiyathumur rahmah. Ya, illa saffat malaikah wa ghashiyathumur rahmah. Ya, wa ghashiyathumur rahmah ni tuan-tuan, majlis tersebut diselubungi oleh rahmat Allah. Tuan-tuan, kita bertemu pula pada pagi tanggal 11 Ramadan ni tuan-tuan, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, ya, pagi-pagi awal, pagi-pagi seperti ini, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berkatilah umat kami, umatku pada pagi-pagiannya. Dalam satu hadis disebut, Nabi SAW sejurus selesai sembahyang subuh. Ya, dan saya nak sebut tuan-tuan sekalian, jangan kita terlepas solat sunat subuh. Ya, solat sunat subuh, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha.
Seringkali saya sebut, saya kongsi benda ni tuan-tuan sekalian. Nak sebutnya tuan-tuan, rugi kita kalau kita tak buat solat sunat fajar. Ramadan kita bangun sembahyang sahur. Tuan-tuan jangan terlepas. Jangan terlepas dan jangan terbabas. Ya, solat sunat tahajud. Tahajud tuan-tuan sekalian. Kemudian solat sunat fajar. Kemudian solat subuh secara berjamaah. Ya, dalam tempoh PKP ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kita boleh solat dengan ahli keluarga kita di rumah. Ya, solat dengan ahli keluarga kita di rumah. Isteri kita, anak-anak kita. Kita solat di rumah. Ambil kesempatan ruang yang ada ni tuan-tuan sekalian. Jangan mencipta alasan. Ya, kita boleh jadi imam di rumah bagi sang suami. Kita ada anak-anak yang kita dah, ya, dalam tempoh sebelum pada ni kita hantar dia pergi mengaji, pergi belajar di ma'had tahfiz sebagainya, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat pengajian, maka anak-anak ini boleh beraksi menjadi imam di rumah. Saya yakin percaya tuan-tuan sekalian, suasana ini ya ada hikmah yang besar dengan apa yang berlaku. Yang pastinya ya kita kena bersangka baik bahawa apa yang datang ini semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kata takdir yang Allah Ta'ala telah tentukan. Dia yang datangkan penyakit, dia jugalah yang menghilangkan penyakit. Dialah yang menurunkan penyakit, dialah juga yang menurunkan ubat, syifa, penawar kepada penyakit tersebut. Saya yakin percaya, insya-Allah pandemik COVID-19 ini akan pergi ya sikit lagi. Kita doa banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Saya doa, tuan-tuan doa, kita doa sama-sama. Ya, kita merindui untuk bersalaman, bersentuhan, berpelukan sesama kita, sesama kita. Kita sangat merindui, mencintai untuk kita berukhuwah kembali seperti sebelum ini. Kita sangat merindui masjid-masjid yang sudah lama tidak dikunjungi. Kita rindui Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Kita merindui Madinah Al-Munawwarah. Kita merindui jasad Nabi SAW yang bersemadi di Madinah Al-Munawwarah untuk kita ziarahi. Tuan-tuan sekalian, ya Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan doa kita. Kita doa kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan perkenankan hajat kita bersama tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan, ya, barakah kita duduk dalam majlis ilmu ini. Sebab tu kita kena ajak orang seramai mungkin, mari duduk seketika, duduk bersama dalam majlis ilmu. Kalau dalam konteks PKP ini kita duduk secara atas talian online begini, ya, tak ada apa-apa. Allah tahu niat kita yang suci Allah tahu, hasrat kita Allah tahu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sidang penonton yang saya hormati sekalian. Lagi apa? Ya, malaikat turun bersama. Rahmat Allah menyelubungi. Wa nazalat alaihi misakinah. Nabi kata turun bersama majlis tersebut, yang ada bersama dengan majlis tersebut. Majlis apa? Majlis yang bawa kita ingat pada Allah tadi ni. Majlis ilmu, tilawatul Quran, al-awrad, al-adhkar, ya, dan majlis-majlis yang baik ni tuan-tuan puan sekalian. Ya, majlis itu diselubungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kita tak nak ke? Ya, kita tak nak ke tuan-tuan sekalian? Rahmat Allah menyelubungi kita. Ramadan al-Mubarak pula tuan-tuan sekalian. Ya, tentulah kita nak. Tentulah ini semua menjadi bekalan yang sangat berharga untuk kita. Ya, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan yang keempat tuan-tuan sekalian, yang keempat tuan-tuan, ada empat tuan-tuan. Ya. Saya ulang tuan-tuan, saya ulang. Yang pertama, macam biasa dengar kan? Yang pertama, Nabi kata tidaklah suatu kaum yang duduk mereka itu dalam majlis ilmu illa saffat malaikah, malaikat bersama majlis tersebut para malaikat, bersaf-saf para malaikat. Yang kedua, wa nazalat wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang kedua, bersama majlis tersebut ada rahmat Allah. Rahmat Allah turun, mencurah-curah. Ya. Yang ketiga, wa nazalat alaihi misakinah. Majlis itu akan diselubungi oleh ketenangan. Dan yang keempat tuan-tuan, saya nak sebut paling penting tuan-tuan, wa zakarahumullahu fiman indah, dan nama setiap kita, nama saya, nama tuan-tuan, nama perempuan sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, dicatat di sisi Allah. Ya, disebut di sisi Allah bahawa nama sipulan-sipulan duduk mereka itu, berada mereka itu di dalam majlis-majlis yang membawa mereka ingat pada Allah, dalam majlis-majlis yang membawa mereka dekat dengan Tuhan. Tuan-tuan, ini semua akan memenuhkan bekalan
ya bekas-bekas yang akan mengisi bekalan-bekalan kita. Cuma barang diingat tuan-tuan puan sekalian, jangan bekas yang kita nak isi amalan-amalan kita ni tuan-tuan semua, janganlah dia bocor. Ya, kalau dia bocor, penat kita. Kalau dia bocor, penat kita, rugi kita. Ya, rugilah tuan-tuan puan sekalian. Sebab apa? Bila kita isi, leaking. Tak penuh-penuh. Sebab tu jangan dirosakkan amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan puan sekalian. Ya, dengan dosa dan noda sehingga kita tak dapat apa-apa melainkan penat dan dahaga saja. Sebab itu saya sering kali berkongsi dengan tuan-tuan puan sekalian bahawa kita fahami bersama Ramadan dia bukan bulan puasa saja. Betul, Ramadan puasa. Ramadan di sana ada tarawih, solat tuan-tuan. Solat sunat tarawih. Ya, kita buat dalam kerangka yang telah ditetapkan. Dalam tempoh PKP ini memang kita kena buat di rumah. Kita kena buat di tempat kita. Kalau kita ada premis sendiri, kita buat di premis kita lah. Ya, maknanya tak boleh lagi macam dulu. Tapi hikmahnya apa tuan-tuan? Hikmahnya ialah ramai di kalangan orang Muslim, orang mukmin yang boleh beraksi menjadi imam yang baik. Ya, boleh menjadi muzakkir. Ya, pentazkirah yang baik pada ahli keluarganya. Kita tengok di media sosial, pakar-pakar duk update ni tuan-tuan puan sekalian. Duk angkat ni masuk Facebook bagi tahu kata hari ni tarawih di rumah, jadi imam, lepas tu bagi tazkirah, hari yang ke-11 tazkirah sebagainya. Masya-Allah. Kalau sebelum ni mungkin mereka tak sempat nak bagi tazkirah. Ya, sebab masjid-masjid ni hanya ustaz asatizah saja. Tapi hikmah dengan PKP ni tuan-tuan, kita melahirkan rupanya ramai di kalangan kita yang mampu menjadi imam. Ya, ramai di kalangan kita yang mampu memberi tazkirah. Ramai di kalangan kita ya yang boleh menjadi qudwah dan uswah kepada ahli keluarganya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Ya, mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini dapat kita kongsi-kongsi, dapat kita sebar-sebarkan. Ya, saya ada masa kurang lebih 20 minit lagi tuan-tuan sekalian ya untuk kita berbicara ataupun berkongsi pada pagi ini. Saya pakai kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ya, karangan Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, mudah-mudahan ada perkongsian yang baik. Kita dah sampai pada muka surat 20 ni tuan-tuan. Ya, taat qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Taat mengukuhkan Islam, maksiat melemahkannya. Ya, taat ketaatan kita mengukuhkan Islam. Adapun maksiat yang berlaku dia melemahkan Islam dan kadang-kadang dia menjadi fitnah kepada Islam. Ayuh bersama kita menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang bertakwa, muslim yang mukmin. Ya, muslim yang mukmin. Di sana ada muslim tapi dia tidak mukmin. Di sana ada muslim tapi muslim yang asi. Di sana ada muslim tapi muslim yang munafik. Ya, dia muslim pada zahir tapi dia munafik. Ya, dia bermuka-muka. Zahirnya nak Islam, rupanya dalam hati dia adanya benih kebencian kepada Islam. Ya, dia tak suka perjuangan Islam, dia tak sokong perjuangan Islam. Yang ada pada dia ialah dia suka bila Islam tak menang. Dia suka bila Islam kalah, dia suka bila Islam ditindas. Tuan-tuan, hari ini insya-Allah ya kita akan adakan report polis. Ya, saya bercakap sebagai pengerusi Gerakan Pembela Ummah. Ya, pagi ini Gerakan Pembela Ummah akan mengadakan report polis terhadap beberapa individu-individu yang cuba menimbulkan ketidakstabilan, keharmonian kaum, ketidakstabilan politik negara, yang cuba menghasut rakyat untuk menimbulkan kesangsian, keraguan, ketidakpercayaan kepada ke bawah duli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong. Hari ini insya-Allah kita akan buat report seluruh negara tuan-tuan puan sekalian. Ya, di Pahang insya-Allah ya saya dan rakan-rakan akan pergi untuk tuan-tuan sekalian, saya nak sebutnya ialah jangan dibuat huru-hara kacau bilau, jangan dibuat. Hari ini rakyat susah. Ya, sebab tu politik ni tuan-tuan sekalian, jangan hanya berpolitik sepanjang masa sehingga kita tak fikir dah apa yang berlaku, apa yang menjadi prioriti kepada rakyat ketika ini, yang menjadi perkara yang utama dan pertama waktu ini tuan-tuan sekalian. Ya, dengan pandemik COVID-19 ni tuan-tuan sekalian,
tidak ada dah isu lain yang lebih besar melainkan isu rakyat mesti diselamatkan. Isu yang melibatkan nyawa, tuan-tuan sekalian. Di pihak kerajaan, ya, kita kena beri keyakinan kepada pihak kerajaan. Ya, yang amat berhormat Perdana Menteri, ya, dan juga menteri-menteri kabinet yang ada, mereka tahulah bagaimana mereka nak jaga, ya, negara ini. Ya, mereka melihat daripada sudut pandang yang lebih besar, ya, mereka pandang dari sudut bagaimana nak menyelamatkan ekonomi negara. Mereka pandang daripada sudut bagaimana nak menyelamatkan nyawa rakyat keseluruhannya. Mereka pandang daripada sudut bagaimana, ya, nak mewujudkan kestabilan politik negara dan tanah air, nak menarik pelabur-pelabur datang dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, ya, setiap kita ada peranan. Rakyat masing-masing kena jaga diri masing-masing. Kita kena jaga ahli keluarga kita. Ya, patuhi arahan PKP, insya-Allah, ya, dengan kita sama-sama akur, patuh, keberkatan Allah akan turun dan pertolongan Allah akan sampai kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, wajib atas setiap manusia berusaha untuk memelihara keislamannya. Sudah tentulah. Dan kita sebut pada pertemuan yang lepas bahawa Allah Ta'ala sebut inna dina indallah al-Islam. Agama yang diredai di sisi Allah, yang benar-benar di sisi Allah, yang sebenar ialah Islam. Ya, tidak ada yang lain. Cara hidup Islam. Ya, wa may yabtaghil ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Ya, falan yuqbala, lan, harful lan dengan makna nafil istiqbal. Nafi selama-lamanya. Kita ambil cara hidup yang lain daripada Islam, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam yang confirm Allah Taala terima, kita tak ambil. Tiba-tiba kita memilih cara hidup yang selain daripada Islam. Yang lain tu, tuan-tuan, belum tentu Allah terima. Ini peliknya. Ya, kenapa Islam yang Allah terima, yang confirm Allah terima, kita tak ambil, kita tak buat, kita tak ambil. Tapi yang datang luar daripada Islam, yang memang confirm belum tentu Allah Taala terima. Ya, yang tu mudah sangat ya orang kita terpengaruh. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian dikata dan menguatkannya dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Taala itu akan terdedah dirinya untuk mati dalam kepercayaan yang bukan Islam. Sesungguhnya melalaikan perintah Allah itu adalah bukti yang terang dan jelas atas kecuaian dalam menunaikan hak-hak agama dan mengambil enteng dengan perkaranya. Oleh yang demikian, maka setiap Muslim wajib berjaga-jaga supaya tidak terjerumus ke dalam kecuaian itu. Nah, tuan-tuan, kita memperkatakan soal taat itu, ketaatan itu memperkukuhkan Islam yang kita pegang. Ya, dan dia, ya, menyebabkan orang lain, ya, tertarik kepada Islam. Tetapi dengan maksiat mungkar yang berlaku, dia menjauhkan kita daripada Islam, dan dia istilahnya, tuan-tuan, macam kita menconteng arang di muka. Ya, orang tengok hodoh Islam, menjadi fitnah, ya, kepada Islam itu sendiri. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, lagi apa kata pengarang? Ya, wajib atas setiap Muslim yang meninggalkan kejahatan dan mengerjakan dosa, kerana yang demikian itu akan melemahkan keislamannya dan meletakkan di tempat yang rendah. Hal ini akan menggegarkan, ya, asas-asas keislaman seseorang dan menyebabkan mudah tercabut ketika menghadapi maut. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah jaga, Allah pelihara kita, tuan-tuan puan sekalian, sebagaimana yang sering berlaku ke atas kebanyakan manusia yang selalu mendedahkan dirinya dengan kejahatan dan dosa serta tidak segan silu untuk melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Thumma kana 'aqibatul ladzina asa'u an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian dari itu akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu adalah kejahatan pula. Akibat kita buat kejahatan, balasannya ialah kejahatan pula. Akibat kita buat keburukan, balasannya ialah keburukan pula. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan buruk, maka buruk. Kita buat benda buruk, buruk jugalah yang kita dapat. Kita buat benda baik, baik jugalah yang akan kita dapat. Tuan-tuan,
Ya, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kita, tetapi kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, di atas apa ni? Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat ya yang kongsi. Tuan Sabaruddin Isa, ya, dia apa? Kopi dia paste kat sini hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Salam salam. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ya. Kama tadi nutudan. Ya, sebagaimana kamu memberi, begitulah kamu akan dapat ya kembali. Ayat tersebut di atas menunjukkan kepada maksud ini, maka hendaklah anda memperhatikan baik-baik, kemudian latihlah diri anda menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Anda kata anda terjerumus ke dalam suatu dosa, hendaklah anda segera bertaubat dan berjanji tidak akan kembali melakukan dosa yang lain. Tuan-tuan, fokus kita dalam kehidupan ni apa tuan-tuan? Kita kena fikir sama-sama ya untuk kita mati husnul khatimah. Ya, mati husnul khatimah. Mati yang terbaik ialah mati dalam keadaan baik, Allah redha. Allah redha pada kita, kita redha pada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tentu mati paling baik, yang paling tinggi darjatnya mati syahid. Itu paling tinggi. Ya, juga mati husnul khatimah. Tuan-tuan sekalian, ya, nak mati husnul khatimah ni tuan-tuan, dia berkait rapat dengan bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita hidup, begitulah nanti menentukan bagaimana cara kita mati dan bagaimana nantinya, bagaimana pula cara kita hidup, dia berkait rapat nantinya bagaimana cara kita dilayan di alam barzakh. Ya, tuan-tuan sekalian, kehidupan dunia yang bersifat sementara ni tuan-tuan, pilihan yang ada pada kita ialah kembali kepada Allah. Sebab tu pengarang kitab ni kata, supaya kalau kita tersasar, kita terjerumus kepada perkara-perkara dosa dan noda, kita segera kembali. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat nasuha tuan-tuan. Taubat nasuha ni apa tuan-tuan? Taubat yang sebenar-benar taubat. Ya, taubat dia bukan saja kita taubat di mulut, kita kata aku taubat, bukan begitu saja. Bahkan taubat ni ulama sebut, ulama bincang, ulama bahas tentang bab taubat ni. Taubat apabila dosa ini bersangkut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada 3 syarat. Ya, dia ada 3 syarat yang kita kena tunaikan baru dia jadi taubat nasuha. Apa tuan-tuan? Yang pertama ialah dia kena berpaling daripada maksiat tersebut. Ya, dia kena berpaling daripada maksiat tersebut. Contoh, kalau dia seorang yang sebelum ini pernah terlibat dengan dosa judi, maka dia mesti berpaling daripada perlakuan judi itu. Macam mana cara dia nak berpaling? Ya, bagaimana cara dia nak berpaling tadah daripada judi tadi ni? So dia kena berpaling dalam arti kata dia jangan pergi dah ya di kedai judi ataupun di premis-premis yang tempat berlakunya perjudian. Ya, yang kedua, dia kena menjarakkan diri dia daripada orang-orang yang mudah mempengaruhi dia ya untuk dia terjerumus dalam dosa yang berkaitan dengan judi ini. Ya. Okey, itu yang pertama, berpaling. Yang kedua ialah dia kena menyesal. Menyesal tuan-tuan. Syarat taubat ni tuan-tuan kena menyesal. Ada orang kata, ustaz, saya ni ya sering kali buat dosa, menyesal, nanti buat lagi. Buat lagi, lepas tu menyesal, buat lagi. Ya, lepas tu mari lagi penyesalan, buat lagi. Tuan-tuan, saya katakan tak apa tuan-tuan. Saya katakan tak apa, itu tandanya kita sedang mengorak langkah. Allah Ta'ala sedang memerhati dan memandang kita. Kita sedang mengorak langkah ke arah ya yang lebih baik dan lebih baik. Cuma kadang-kadang kita tak mampu. Kerana apa? Kerana kita tewas dengan hawa nafsu. Kita tewas dengan bisikan syaitan. Kita tewas. Ya, saya nak sebut tuan-tuan sekalian, cuba ya, walaupun kita lemah, tuan-tuan sekalian, ada masa-masa kita nak bertaubat, kadang-kadang kita buat juga benda maksiat mungkar. Tuan-tuan, teruskan. Ya, teruskan, jangan kecewa, jangan putus asa, kita ada Allah. Doa banyak-banyak. Ya, okey, syarat taubat nasuha ni tuan-tuan, pertama, ia berpaling. Yang kedua ialah menyesal. Ya, menyesal, Allah, menyesalnya aku.
Ya, kenapalah aku berjudi dulu? Kenapalah aku minum arak? Kenapalah aku meninggalkan solat dan sebagainya? Ya, kenapalah dulu-dulu aku boleh tinggal puasa Ramadan ni dengan selamba, dengan tidak rasa bersalah? Ya, bila mari penyesalan ni tuan-tuan, dia akan mengkualitikan ibadah dan penghayatan kita. Ya, sebagai ubudiyah lillah. Yang ketiga ialah wa'ayyazama. Ya, dia kena berazam. Dia kena berazam untuk dia tidak kembali lagi melakukan maksiat dan mungkar tersebut. Ini syarat taubat. Dan ulama tambah satu lagi, ya, apabila pertama kita kena faham taubat ni hukumnya wajib. At-taubatu wajibatun inda kulli dhanbin wathmin. Taubat ni wajib dalam setiap dosa dan noda, kecil atau besar wajib bertaubat. Ya, dosa kecil mungkin kita istighfar. Nabi sendiri istighfar 70 kali, dalam riwayat kata 100 kali lebih tuan-tuan sekalian. Kita banyak mana istighfar kita. Ya, mudah-mudahan mulut kita tak lekan daripada istighfar minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah ampunkan dosa-dosa kecil yang ada pada kita. Yang kedua, dosa besar. Dosa besar ni tuan-tuan sekalian, tengok kalau dosa tu bersangkut dengan Allah, saya sebut 3 syarat tadi. Ya, saya ulang tuan-tuan. Ya, saya ulang. Ya. Pertama, kita kena berpaling. Berpaling daripada maksiat. Yang kedua, kena menyesal terhadap perlakuan maksiat tersebut. Yang ketiga, kita berazam untuk tak kembali lagi melakukan maksiat. Ya, salasun man kunna fihi wajada hatta halawatal. Disebut 3 perkara yang bila ada pada seseorang, dia akan merasai manisnya iman. Tuan-tuan, bagaimana nak sebut manisnya iman ni tuan-tuan ya? Macam mana kita nak sebut ya? Malam yadhuk lam yadri. Siapa yang tak diberi rasa, dia tak tahu. Siapa yang tak diberi rasa manisnya iman tu dia tak tahu. Saya nak cerita kat tuan-tuan macam mana ya sedapnya durian musangking. Siapa yang pernah makan durian musangking, dia tahulah bagaimana sedapnya musangking. Saya duduk di Bentong ni tuan-tuan sekalian. Bentong ni antara kawasan ya yang terkenal dengan durian musangking. Di pondok saya ni, di keliling ni, ya, di keliling ni kebun durian musangking tuan-tuan sekalian. Mahal durian musangking ni. Ya. Penjagaannya begitu rapi. Dia racun daripada pokok perdu ni sampai ke pucuk. Setiap pokok ni terpaksa racun dalam keadaan yang saya ingat beberapa minit sehingga basah lenjun. Ya, basah lencun pokok ni. Nak bagi tahu, sebab itulah buahnya mahal, dan waktu buah ya dalam seminggu 2 minggu sebelum dia gugur, dia masak, akan petugas-petugas, pekerja-pekerja di ladang durian ni akan ikat buah durian ni tuan-tuan sekalian, ikat dengan tali. Kemudian bila dia gugur, dia akan jatuh sekitar sejengkal atau 2 jengkal sahaja. Makna kata durian ini tak akan mencecah bumi. Nak jaga kualiti buah ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu harganya mahal. Sebab tu cuma dia ada efek tuan-tuan. Efeknya apa tuan-tuan sekalian? Efeknya ialah durian musangking ni tuan-tuan sekalian, dia tak boleh makan banyak. Ya, sebab apa? Sebab dia efek kepada kepala. Tuan-tuan sekalian. Kenapa dia efek pada kepala? Kepala boleh jadi botak. Ya tuan-tuan. Kenapa kepala boleh jadi botak? Sebab harganya mahal. Mahu tak botak kepala tuan-tuan sekalian? Ya, sebab harganya mahal tuan-tuan. Ya, makan sekali-sekala okey. Okey tuan-tuan, itu gurau sajalah. Saya nak sebutkan tuan-tuan sekalian. Ya, durian musangking ni ada grade A, B dan C. Yang A ni memang besar lah tuan-tuan. Ya, baik. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak sebut, kita nak kongsi dengan kawan-kawan bahawa sedapnya musangking ni. Nak cerita tuan-tuan, dia tak sampai. Ya, macam mana nak bagi tuan-tuan rasa? Tuan-tuan kena beli, tuan-tuan kena mari ziarah saya kat sini. Ya, kemudian kita beli durian, tuan-tuan beli, tuan-tuan bayar, tuan-tuan mari masuk kat pondok ni, mari duduk sekali, kita ambil, kita bismillah, kita makan sama-sama biar kita rasa sedapnya durian musangking tu. Sebab tu iman ni tuan-tuan, man lam yazuk lam yadri. Ya, maka marilah sama-sama ya kita cuba pastikan 3 perkara ni ada pada diri kita masing-masing. Ada pada diri saya, ada pada diri tuan-tuan. Ya, bersempena dengan Ramadan ni bulan muhasabah, kita muhasabah banyak-banyak. Bulan sedang kita membina bekalan yang banyak. Ya, kita membuat amal-amal soleh yang banyak. Tuan-tuan sekalian, jangan lupa yang paling penting tuan-tuan ialah ya,
Habisnya madrasah Ramadan ini, yang Allah Ta'ala nak daripada kita ialah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan tuan-tuan, dosa ni kalau dia bersangkut dengan manusia, hak dipanggil hakul adam, hakul adami. Dengan manusia, dia ada satu lagi syarat, iaitulah dia jadi 4. Kalau tadi 3, tuan-tuan sekalian, kalau dosa dengan manusia dia jadi 4, ada satu lagi syaratnya, iaitulah kita kena selesai dengan manusia. Tuan-tuan, mana mungkin boleh selesai tanpa kita selesai dengan manusia? Allah maha adilnya dia, maha kayanya dia. Kalau kita curi barang orang, kita kena selesai dengan orang yang kita curi barangnya. Kena pulangkan balik barang dia. Kalau kita mengata mengumpat memfitnah dia, kita kena minta maaf balik dengan dia. Kita kena selesaikan dengan dia. Barulah hak 3 syarat tadi, ya, kita berpaling, kita menyesal, kita berazam, barulah Allah Ta'ala terima taubat kita. Dan itulah yang dikatakan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, dia panggil itu taubat sajalah. Ya, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan pagi ni ya ada perkongsian yang baik ya dengan tuan-tuan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada perkongsian yang baik. Ya, pondok ustaz kat mana? Pondok saya dekat Bentong, tuan-tuan sekalian. Bentong, Pahang, Malaysia, tuan-tuan. Ya. Share Ustaz Durian Musang King. Durian Musang King ni tak sekarang ni durian sekarang ni durian dalam tempoh PKP ni saya tengok sebab pekerja-pekerja dia tak datang, jadi menyebabkan dia tak terurus sangat. Tapi memang sebelah pondok saya ni durian lah, tapi hak orang lah. Hak saya ni adalah beberapa pokok saja. Tapi tuan-tuan sekalian, ya, saya lalukan, ya, kalau nak datang ziarah silakan. Pondok saya tepi highway saja, tuan-tuan. Ya, di atas keluasan tanah 5 ekar ni, tuan-tuan. Ya, kita di sini di Bentong ni kita ada Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abror, kita ada Pondok Pengajian Islam Darul Abror, kita ada Seriti Tahfiz Al Abror. Alhamdulillah semua pelajar ada lebih kurang 160 orang. Ya, dan kita ada Pondok Warga Emas, pengajian, ya, dan dalam tempoh PKP ni samalah, sekolah tak beroperasi, yang tinggal hanya kaki tangan dan staf saja. So yang mana share location. Inilah yang ni saya tak tahu macam mana nak share dalam ni. Ya, cuma saya boleh sebut di Bentong, Pahang. Kemudian mungkin saya boleh tulis nombor telefon lah, ya. Ya, nombor telefon saya boleh berhubung, boleh WhatsApp saya, ya. Jadi tuan-tuan, untuk akhirnya terima kasih atas kesudian untuk mendengar celoteh saya pada pagi ini. Sebenarnya kuliah subuh secara online ni kita pada setiap pagi sepanjang Ramadan ni, insya-Allah. Ya, saya ini jadual yang saya tetapkan pada diri saya. Sibuk macam mana pun, pergilah balik lewat macam mana pun, mesyuaratlah ke sana ke sini sebagainya. Sebenarnya dalam tempoh PKP ni pun pergerakan, ya, sebenarnya sibuk juga, ya, kerana membantu mereka-mereka yang susah di luar sana. Ya, saya terlibat dengan beberapa NGO juga, ya, antaranya Pertubuhan Generasi Warisan Kebangsaan, saya pengerusinya. Kemudian Abror Care Malaysia, ya, kemudian Gerakan Pembela Ummah, ya, tuan-tuan sekalian. Apapun kita nak supaya nikmat kehidupan, bahagia dalam kehidupan ini dirasai oleh semua lapisan masyarakat, tak kira kaum, agama dan sebagainya lah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada keesokan harinya. Akhirnya tuan-tuan, jangan lupa saya mewar-warkan sumbangan dana kepada Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abror untuk tuan-tuan panjangkan infak Ramadan kita ni. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan lagi rezeki kita. Tuan-tuan bantu kami, ya, untuk kita sama-sama membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, hikmah tuan-tuan saya sebut, nak kongsi sikit ujung ni. Bila jadi PKP ni, kalau dulu anak-anak murid saya ni dekat belas-belas masjid lah, masjid surau yang minta untuk menjadi imam solat tarawih. Hikmah dengan jadi PKP ni, anak-anak murid ni semua saya arahkan untuk beraksi menjadi imam di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu kita kena pilih-pilih, hari ini mudah-mudahan benda tu menjadi baik dan mak ayah boleh tengok bagaimana perkembangan anak-anak dia, ya, di rumah. Mudah-mudahan ada hikmah, pastinya apa yang berlaku ni ada hikmah. Ya, tuan-tuan, salurkan sumbangan di akaun yang tertera ada dalam tu, ya, Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abror, dan boleh juga salurkan sumbangan ke zon kuliah ini, ya, yang menjadi platform untuk kita menyampaikan kuliah pengajian. Ya, mudah-mudahan
dakwah ini terus berkembang, semua kita terlibat dan dapat pahala bahagian masing-masing dalam menyebarluaskan dakwah ya agama Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu perkongsian pada pagi ini, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.